Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrujuni min zulumatil wahmi wa tuqribuni binuril fahmi wa tudihu lima ashkadha hatta yufham. Innaka anta ta'lamu wa la a'lam, innaka anta a'lamul ghuyub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Bismillah, ma sya'allah wa la quwwata illa billah. Ma sya'allah kullu nikmatin min Allah. Ma sya'allah al khairu kulluhu biyadillah. Ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung kepada pembacaan 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama yang telah pun masuk kepada siri yang kelima pada malam ini. Masuk kepada hadis ke-33, iaitu yang lebih banyak menulis, lebih luas ilmunya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ma kana fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsaru hadisan anhu minni illa ma kana min amriu fa innahu kana yaqtubu wa la aqtubu. Tidak ada dari keseluruhan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling banyak meriwayatkan hadis lebih daripada saya, iaitu Abu Hurairah merupakan sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Tetapi kata Abu Hurairah, kecuali Abdullah bin Amr bin Ash, maka dia lebih banyak daripada saya kerana dia menulisnya dan saya tidak menulisnya. Itu sebab seseorang yang menulis itu akan lebih mendapat manfaat ilmunya di saat dia mendengar sesuatu ilmu, dia mencatat dan sebagainya. Jadi hadis ini berkait rapat dengan hadis sebelumnya yang menyatakan bahawa orang yang menulis itu ialah orang yang paling banyak memperolehi ilmu. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala sendiri mengakui kelebihan yang ada kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu kerana dia menulis hadis sedangkan Abu Hurairah tidak menulisnya. Kerana Abu Hurairah hanya mendengar dan mengingati setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-34, hendaklah menulis ilmu itu dengan teliti. An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal qur'ani falyamhu. Jangan kamu menulis sesuatu daripadaku selain Al-Quran, dan barang siapa menulis sesuatu daripadaku selain Al-Quran, maka hendaklah dia memadamkannya. Kenapa sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sebegitu? Kerana ditakuti kalau hadis itu yang sabdaan Rasulullah akan bercampur dengan Al-Quran. Baik. Adapun tentang sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang menulis selain pada Al-Quran ini, para ulama telah bersepakat mengatakan bahawa hadis yang membolehkan menulis selain Al-Quran adalah menasakkan, iaitu memansuhkan hadis yang melarangnya. Jadi hadis ini ada nasikh dan mansuhnya. Jadi boleh menulis selain pada Al-Quran dengan ijma' ulama', iaitu kita menulis hadis, maka itu diperbolehkan. Kalau tidak ditulis hadis itu,
maka mana mungkin sampai ilmu itu kepada kita. Malah dibukukan. Adanya Sahih Bukhari, adanya Sahih Muslim, adanya Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i dan sebagainya. Maka diperbolehkan menulis selain pada Al-Quran, contohnya menulis hadis. Dan ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahawa larangan menulis selain Al-Quran iaitu hadis, itu khusus. Hanya khusus pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak juga. Kerana Sayyidina Abdullah bin Ammar bin Ash yang diceritakan oleh Abu Hurairah menulis apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Hadis-hadis tersebut. Jadi ketika itu ditakuti Al-Quran akan tercampur aduk dengan hadis apabila ditulis dalam satu helai kertas. Dan yang dimaksudkan dengan larangan dalam hadis ini ialah supaya kita teliti dalam menulis ilmu. Contoh, kalau kalam ulama tidak boleh kita mengatakan ia sebagai hadis Nabi SAW. Contohnya, kata-kata ulama sufi, man arafa nafsahu arafa rabbah, barang siapa kenal dirinya, dia kenal kepada Allah, maka itu bukan hadis. Itu adalah ungkapan para ulama. Jadi jangan dicampur baurkan. Jangan hadis dikatakan Al-Quran atau sebaliknya. Dan jangan sampai yang bukan hadis dikatakan hadis, umpama tadi. Kata-kata para ulama misalnya. Jadi ketelitian dalam penulisan hendaklah diperhatikan oleh setiap orang yang berkecimpung dalam bidang ini. Jadi perlu berhati-hati. Perlu mengetahui ini bukan hadis, ini kalam ulama, ini Al-Quran dan sebagainya. Seumpama kata-kata Said Ahmad Ibni Idris Al-Hasani yang mengatakan ala qadril infisal liyasulu lakal ittisalu. Sekadar mana kamu memutuskan hubunganmu dengan makhluk, sekadar itu hubungan kamu akan lebih dekat dengan Khalik. Jadi ini kalam ulama, bukannya hadis. Jadi perlu dibezakan antara hadis, kalam ulama dan juga Al-Quran. Begitu juga kata ulama yang mengajar adab, yang menyebutkan ya bunayya la anta ta'allima baban minal adabi ahabbu ilayya min an qata'allamu sa'ina baban min abawabil ilm. Sesungguhnya aku lebih suka kamu mempelajari satu bab mengenai adab daripada 70 bab mengenai ilmu. Ini bukan hadis. Ini ialah kata-kata daripada ulama. Baik. Hadis yang ke-35. An Abdullah bin Amr bin Asir radhiyallahu anhuma qala, daripada Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha la ya'bidul ilmin tiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan ilmu agama itu dengan dicabutkan sekaligus daripada manusia. Allah tidak akan mencabut ilmu itu daripada dada para manusia. Tetapi macam mana? Walakin ya'bidul ilmi biqaddil ulama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan ilmu itu dengan diwafatkan, dengan dimatikan para ulama. Maka hilanglah ilmu ketika ketiadaan ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasa ru'usan jahalan fasu'ilu fa'aratu bi ghairi ilm fadallu wa adallu. Maka setelah wafatnya ulama, kematian ulama, sehingga kan apabila sudah tiada lagi para ulama, kata Rasulullah, manusia akan melantik pemimpin mereka dari kalangan orang-orang yang jahil. Lalu mereka akan ditanya hukum sesuatu masalah,
maka mereka menjawab atau berfatwa tanpa ilmu pengetahuan, maka mereka sesat dan menyesatkan orang ramai. Ini telah berlaku di akhir zaman. Orang yang jahil cuba nak berkata-kata tentang sesuatu, tentang agama, sedangkan mereka tidak mempelajarinya. Menyebut tentang hukum halal dan haram dan sebagainya. Ini membawa kepada kesesatan kepada orang lain. Setelah perginya para ulama, kita melihat para ulama kita satu demi satu dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tandanya akhir zaman, yang mana ilmu ini akan hilang setelah dimatikan para ulama. Maka kita sekarang ini telah merasakan bahawa bumi ini semakin tandus dari para ulama akhirat yang merupakan pewaris para anbiya. Dah kurang dah ulama. Tak ramai lagi ulama. Mereka banyak yang telah meninggalkan kita. Tahun demi tahun kita melihat para ulama dipanggil ke hadrat Allah Subhanahu Taala dan sedikit sekali yang dapat menggantikan mereka. Tak ada lagi dah. Kita nak cari seumpama almarhum Datuk Ismail Kamus, almarhum Datuk Ishaq Bahrum, almarhum Datuk Harun Din, almarhum Datuk Hasan Din. Tak ada lagi dah para ulama sebegini. Kalau ada yang menggantikan pun, maka kualitinya jauh lebih rendah dari mereka yang dahulu-dahulu. Ulama terdahulu, Masya Allah, Tabarakallah, yang mereka ilmunya itu begitu luas. Begitu meluas sehingga kan diikuti oleh orang ramai. Dan yang lebih menyedihkan kita apabila pondok-pondok dan sekolah-sekolah agama yang dulunya sangat subur melahirkan ulama, kini sudah banyak begitu, sudah tidak begitu subur lagi. Tak ada lagi dah. Dah kurang dah pondok-pondok. Semua menuju kepada akademik. Pondok-pondok seumpama dahulu yang melahirkan ulama tidak ada lagi. Banyak yang telah dimodernkan metod pelajarannya. Akhirnya ia kehilangan ciri-ciri keberkatan dan sopan santun penuntut ilmu. Tidak ada lagi adab, tidak ada lagi sopan santun mereka itu. Dan ada pula pondok-pondok dan sekolah-sekolah agama yang tetap dengan cara tradisi yang lama. Masih ada lagi tetapi berkurangan. Seumpama di Kuala Pilah, tuan-tuan, ada satu pesantren Darul Tauhid yang dibimbing oleh salah seorang ulama muda daripada Negeri Sembilan, iaitu Syekh Muhammad Yusri bin Mazlan Hafizahullah Ta'ala. Dia mengekalkan cara-cara tradisi ulama terdahulu. Tetapi ada juga pondok tradisi yang dicampur dengan kemodenan dan telah terbukti ada juga kebaikannya. Bermaksud dunia dan akhirat mereka ambil. Akhirnya lahirlah penuntut yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang serba canggih yang ada sekelilingnya. Jadi perlu ada juga. Apatah lagi zaman ini, zaman teknologi. Kalau kita kekal seumpama dahulu, maka kita akan ketinggalan. Kita mesti bersaing. Dari segi lain pula, banyak penuntut yang datang ke pondok bukan dengan kemahuannya sendiri, tetapi atas paksaan dari orang tuanya. Orang tua masukkan mereka, sedangkan mereka tidak ada keinginan untuk masuk pondok. Mereka tidak ada keinginan untuk masuk pusat tahfiz dan sebagainya. Biasanya kalau dia tengok anak itu tidak berjaya dalam akademik, dihantar ke pondok. Itu yang salahnya bagi ibu bapa yang beranggapan pondok adalah untuk mendidik generasi yang bermasalah. Pondok bukan tempat untuk mendidik generasi yang bermasalah. Didikan mesti dimulakan daripada rumah. Kedua ibu dan ayahlah yang menjadi guru kepada anak-anak. Itu penting. Dan ada pula yang datang belajar ke pondok sebagai pelarian dari keadaan yang sudah tidak dapat dikawal di kampung halaman. Itu bermasalah, baru dihantar. Ketika ibu bapa sudah habis akal untuk membimbing anak mereka, maka ketika itulah anak mereka diserahkan ke pondok untuk diperbaiki. Bukan tempat untuk memperbaiki akhlak anak-anak itu.
yang boleh menimbulkan masalah kepada orang lain. Dan akan terikut kepada pelajar lain. Itu sebab kalau pondok Ma'an An-Nur di Janda Baik yang dipimpin oleh guru mulia kita, iaitu Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Makki Hafizullah Ta'ala, mereka yang masuk ke situ mesti dah di kalangan orang-orang yang benar-benar mempelajari adab, betul-betul nak belajar. Bukannya sekadar masuk ke pondok kerana anak ini nakal, anak ini masalah baru dihantar. Orang-orang begitu di sana tidak diterima. Kerana akan membawa jangkitan buruk kepada pelajar-pelajar yang lain. Dia boleh mempengaruhi pelajar lain untuk berbuat sesuatu yang tidak kita ingini. Baik. Jadi pondok-pondok tidak ubahnya seperti bengkel untuk anak-anak yang sudah rosak. Allahu Rabbi. Untunglah kalau anak yang seperti ini dapat berubah. Kalau berubah, Alhamdulillah. Tetapi kalau membawa masalah, itu lebih parah lagi. Kalau tidak, mereka akan terkumpul di pondok-pondok anak yang sudah tidak dapat diurus lagi oleh kedua ibu dan ayah. Maka dengan itu mereka akan membentuk satu fenomena baru dalam kawasan sekolah. Ini yang berlaku di pusat-pusat tahfiz dan sebagainya. Yang mereka itu menubuhkan gangsterisme dan sebagainya, bergaduh sesama sendiri, sebab akhlak itu tidak ada, tidak dididik di rumah. Tetapi jarang sekali kita mendapati seorang waris yang memasukkan anaknya yang paling pandai dan paling baik ke pondok. Yang paling pandai itu hantar ke universiti, hantar ke kolej, hantar ke luar negara, sekolah-sekolah akademik, agar mereka itu berjaya dan mendapat kerja yang baik dan menjadi orang yang kaya dan sebagainya. Itu yang kebanyakannya. Dia tak hantar ke pondok. Patut yang pandai itulah hantar ke pondok. Yang cerdik itulah hantar. Mudah. Justru anak yang pandai itu banyak dihantar belajar di sekolah-sekolah umum. Jadi kalau begitu, bagaimana nasib umat ini pada masa yang akan datang? Apabila tidak ada satu kesungguhan dalam usaha melahirkan ulama. Jadi sama-samalah kita tuan-tuan mengembalikan martabat pondok dan sekolah-sekolah agama. Kita nak tambah kualiti penuntut-penuntut ilmu, guru-guru yang mengajar dan sebagainya, tempat belajar. Kita tak nak lagi tempat belajarnya itu dhaif, begitu dhaif. Kita tak nak. Kita nakkan ada keselesaan bagi pelajar-pelajar, bagi guru-guru dan sebagainya. Dan diajar juga tentang sopan santun, iaitu adab dengan guru dan sebagainya, dengan ilmu dan sebagainya. Dan kalau digabungkan dengan cara moden, dapat juga dimanfaatkan supaya lahir satu generasi yang seimbang dan mantap, yang mempunyai kekuatan rohaniyah dan fizikal yang sihat, sehingga mereka dapat berhadapan dengan tantangan zaman yang sangat membimbangkan, menggelisahkan kita ini. Ini zaman teknologi pada hari ini. Baik. Hadis yang ke-36. Tuntutlah ilmu sebelum ia diangkat. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bihadzal ilmi qabla an yuqbadu wa qabduhu an yurfa wa jama'a baina usbu'aih al-wasṭa wallati talil ibhanam hakadha. Thumma qala al-alimu wal muta'allimu syarikana fil ajri wala khaira fi sairin nas. Daripada Abu Umaymah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu sebelum ia dicabut. Dan maksud ilmu itu dicabut, ia diangkat dari permukaan bumi ini. Lalu Nabi SAW mengisyaratkan dengan mengembangkan jari tengahnya dan telunjuk sambil bersabda, orang yang alim dan orang yang belajar ilmu agama itu sama-sama dapat mendapat pahala. Jadi, yang mengajar dapat pahala, yang mendengar ilmu juga dapat pahala. Ya, ia penuntut ilmu. Dan orang yang lain dari mereka berdua sudah tidak ada apa-apa kebaikan. Itu sebab kalau seorang itu meninggalkan majlis ilmu, dia tidak ada keberkatan dalam kehidupannya.
Jadi hadis ini menunjukkan kita akan ketinggian martabat ulama dan penuntut ilmu agama. Seakan-akan Nabi tidak memberi penilaian kepada yang lain dari mereka berdua. Kalau seorang peniaga misalnya tidak mengerti ilmu agama, maka sudah tentu ia tidak dapat menguruskan perniagaan dengan cara yang telah diaturkan oleh agama. Mungkin ia akan memakan harta yang haram dan ia tidak sedar dengan perbuatannya itu, ataupun dengan timbangannya dan sebagainya, sebab orang tidak beragama berniaga, menipu dan sebagainya. Begitu juga kalau seorang pegawai yang tidak mahu mengaji, tak mahu belajar, tidak ambil peduli tentang hukum hakam agama, maka dia akan melakukan larangan-larangan yang dia tidak sedar itu kesalahan, seumpama mengambil rasuah dan sebagainya yang berlaku pada akhir zaman ini. Terpulang kepada kita untuk menjadi peniaga, itu tidak salah, ataupun penguasa, pegawai dan sebagainya. Tetapi ilmu agama jangan ditinggalkan. Kalau berkecimpung dalam bidang politik, mesti ada asas agama, mesti ada agama, iaitu orang yang takut kepada Allah SWT agar tidak berlaku penyelewengan, penipuan kepada orang yang kita pimpin. Apabila petani, peniaga, penguasa, pegawai kalau jauh daripada agama dan tidak mahu mengaji, maka akan wujudlah peniaga yang menipu orang ramai, pengusaha yang tidak kenal halal dan haram, asalkan dia mendapat keuntungan, yang tidak tahu bahawa bahayanya dilaknat oleh Allah SWT dengan memakan rasuah. Tapi disebabkan tidak ada agama, tidak kuat pegangan akidahnya, keimanannya itu lemah, apabila tidak beragama, maka berlakulah perkara-perkara seumpama ini. Jadi kembalilah kita kepada agama, baik mengajar atau belajar, dan teruskan usaha di bidang masing-masing. Silakan, tetapi jangan tinggalkan belajar agama, kerana agama tidak melarang menjadi petani ataupun berniaga, itu tidak dilarang. Untuk menjadi seorang yang kaya, usahawan dan sebagainya, dan tidak pernah melarang seseorang dari menduduki apa-apa jawatan di dalam kerajaan. Agama tidak pernah melarang. Tetapi hukum agama mesti dijaga. Jangan sampai apabila mendapat pangkat, mendapat jawatan, kita mensia-siakan hukum agama yang haram kita kata halal. Ini yang bahaya. Allahu Rabbi. Maka hadirlah. Walaupun seorang pemimpin sekalipun, siapa sekali, peniaga sekalipun, hadir ke majlis taklim, majlis ilmu, duduk bersila di hadapan tuan guru, menadah kitab, beli kitab, buat catatan dan sebagainya, buka hati itu selebar-lebarnya untuk menerima nasihat agama. Jangan rasa ego, buang sifat sombong, angkuh ketika belajar. Ingatlah bahawa segala keadaan dapat bertukar bila-bila masa saja. Dan malaikat maut dapat mencabut nyawa kita bila-bila masa saja. Belajarlah, dan teruslah belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Itu. Belajar ini tidak ada hadnya. Oh, dia kata dah tua dah, tak boleh belajar. Tidak ada hadnya. Mengaji agama ini, tuan-tuan, adalah satu kebaikan yang Allah bagi kepada kita. Daripada buayan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat, sampai kita nak meninggal pun tuntut belajar ilmu. Banyak ilmu-ilmu agama yang perlu kita teraukai untuk kita mempelajarinya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan dosa kita dan menunjukkan kita jalan hamba-hambanya yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-37, panjang sikit hadis ini. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
fakhasha bibasarihi ila sama'i summa qala. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, pada satu masa kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda mengangkatkan pandangannya ke arah langit, kemudian baginda pun bersabda, hadza awanu yahtalasul ilmu minan nasi hatta la yaqdiru minhu ala syait. Faqala Ziyadun bin Labidil Ansari, kaifa yuhtalasul ilmu minna wa qad qara'na al-Qur'an. Fa wallah will nafra annahu lanu walunifri annahu awladana wa nisa'ana. Faqala sakidadaka ummaka ya Ziyad, in kunta la'udu'a min fuqahil Madinah, hazihi Taurata wal Injila indal Yahudi wan Nasara, famadza tughni anhum. Faqala Jubair, falaqitu Ubadat bin Samitin radhiyallahu anhu, faqultu ala tasma'u ma yaqulu akhuku Abu Darda radhiyallahu anhu, fa akhbartuhu alladhi qala, faqala sadaqa, fa inna syi'ta akhbartuka ma awwala ilmin yurfa, awwalu ilmin yurfa'u minan nasil khusyu' yushiku an tadkhulul masjidil jami' fala tara fihi rajulan khashi'a. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, pada satu masa kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda mengangkat pandangannya ke arah langit, kemudian baginda bersabda, inilah masanya ilmu itu dicabut daripada manusia sehingga mereka sudah tidak dapat lagi untuk menahannya. Maka berkata Ziyad bin Labid al-Ansari radhiyallahu anhu, bagaimana ilmu itu dicabut dari kalangan kami sedangkan kami masih membaca Al-Quran. Demi Allah, kami akan senantiasa membaca Al-Quran dan mengajarkan kepada anak-anak kami dan isteri-isteri kami. Lalu baginda pun bersabda, celakalah ibumu kerana kehilangan kamu, wahai Ziyad. Aku sebenarnya menganggap engkau dari kalangan ulama di negeri Madinah ini. Cubalah lihat. Ini kitab Taurat yang ada di kalangan orang-orang Yahudi, dan ini kitab Injil yang ada di kalangan orang-orang Nasrani. Apakah kitab yang ada di kalangan mereka itu telah memberi faedah kepada mereka? Tidak beri faedah lagi. Setelah pun diubah dan sebagainya. Berkata Jubair radhiyallahu anhu, lalu aku datang menemui Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dan aku berkata kepadanya, apakah engkau pernah mendengar apa yang diriwayatkan oleh Abu Darda seperti yang tersebut pada hadis tadi? Maka Ubadah pun berkata, benar apa yang dikatakan oleh Abu Darda itu, dan kalau engkau mahu maka aku akan ceritakan kepadamu akan ilmu yang pertama sekali diangkat daripada manusia, iaitu ilmu yang pertama sekali diangkat dari manusia ialah khusyuk di dalam solat. Tentang khusyuk tak? Tak ada orang khusyuk lagi. Kerana Rasulullah mengatakan, barangkali engkau masuk ke dalam sebuah masjid yang besar, maka engkau tidak mendapati dari sekian ramai orang yang hadir di dalamnya itu akan seorang lelaki yang khusyuk dalam sembahyangnya. Memang benar. Jadi tujuan dari belajar ilmu itu untuk diamalkan. Bukan hanya semata-mata hendak menghiasi diri supaya dikatakan ia orang alim atau ia sebagai pelajar agama. Perlu diamalkan. Diamalkan sebenar-benarnya kerana ia terbit daripada hati kita. Apa tujuan kita belajar ilmu? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa tubuhmu dan bukan pada amalanmu, tetapi ia memandang kepada hati dan niatmu. Apa niat kita belajar? Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti kata pepatah, seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi kalau pohon tidak berbuah, ditebang saja pokok itu dan seterusnya dijadikan kayu bakar di dapur, itu lebih baik. Artinya orang yang alim dan orang yang belajar ilmu agama yang tidak mengamalkan ilmunya akan diseksa di dalam api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Ini benar tuan-tuan. Jangan main. Orang yang belajar ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu itu,
akan diseksa di dalam api neraka, dan mereka itu terlebih lagi diseksa daripada penyembah berhala, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Ruslan di dalam Matan Zubat. Apa gunanya kitab yang bersusun di dalam almari kalau isi dan kandungannya tidak ada dalam amalan harian? Penuh kitab tapi tidak diamalkan. Apa gunanya kita bersusah payah mengajar dan belajar ilmu kalau tidak diamalkan? Oleh itu, sewaktu kita belajar, hendaklah kita berniat bahawa kita belajar ilmu ini untuk diamalkan dalam sehari-harian. Jadi, kewajipan mengamalkan ilmu itu merupakan tuntutan yang paling wajib ke atas semua orang alim yang bertugas sebagai guru dan ke atas sekalian orang yang belajar ilmu. Itu sebab Allah Rabbi takut kita, sebagaimana Imam Sufyan Al-Sawri kan, ibunya berpesan, dengan niat untuk belajar ilmu agama itu, kalau tidak nanti akan menjadi bala bagi kamu di akhirat nanti. Hadis ke-38. Mencari ilmu hendaklah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Semuanya lillahi taala. An Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba ilmi liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adakhalahu Allahun nar. Daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencari ilmu untuk menandingi para ulama atau mengalahkan orang-orang yang jahil atau untuk memusatkan perhatian manusia kepadanya, maka orang itu akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam api neraka. Kalau dia mengajar ataupun nak cari pengikut yang ramai, nak beri perhatian kepadanya dan nak memperbodohkan orang-orang jahil, itu salah. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, man talaba ilmi liyahiya bihil ulama aw liyumariya bihi sufaha aw liyasrifu bihi wujuhan nasi ilaihi fahuwa finnar. Dalam riwayat lain daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencari ilmu untuk berbangga dengannya akan para ulama, atau untuk berdebat dengannya orang yang jahil, atau untuk memusatkan perhatian manusia kepadanya, maka orang itu ke dalam api neraka. Kerana niat itu tidak betul, bukan kerana Allah. Wa anhu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talbi ilmi li ghairillahi aw rada bihi ghairallah yatabawwa maq'adu minan nar. Dalam riwayat lain Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menuntut ilmu bukan kerana Allah atau menghendaki ia dengan ilmunya akan yang lain daripada Allah SWT, maka hendaklah ia mengambil tempatnya ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi ikhlas merupakan roh bagi setiap ibadah. Semayang ikhlas, puasa ikhlas, menuntut ilmu ikhlas, derma ikhlas. Yang kita laksanakan apa saja ibadah, kalau dilaksanakan dengan tidak ikhlas, maka hasilnya kosong. Termasuklah mencari ilmu agama dan mengajarnya. Kalau tidak ada ikhlas, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hadis ini disebutkan beberapa contoh tujuan yang lain dari keredaan Allah SWT, seperti belajar ilmu agama dengan tujuan ia dapat mengatasi para ulama yang lain, atau dengan tujuan membanggakan diri di hadapan orang-orang yang jahil, atau dengan ujian mengumpulkan harta benda dunia, atau dengan tujuan menumpukan perhatian manusia terhadap dirinya. Maka tujuan-tujuan ini semuanya merupakan tujuan keduniaan yang rendah, yang sudah tersimpang dari mencari keredaan Allah SWT. Maka dari kerana itu Allah SWT mengancam orang yang mempunyai tujuan-tujuan buruk dengan siksaannya yang pedih di dalam api neraka. Kenapa Allah SWT menyiksa mereka dengan demikian? Kerana mereka menyalahgunakan tujuan suci dari mencari ilmu agama itu. Ilmu agama ini sesuatu yang sangat mahal sekali, anugerah Allah. Ilmu agama
hanya digunakan untuk beribadat, dan mencari keredaan Allah SWT. Ataupun dalam bahasa lain, tujuan belajar ilmu adalah untuk dijadikan sebagai jembatan yang menyampaikan kita ke dalam syurga yang tidak ternilai harganya. Jadi, bila ada orang yang menjadikan ilmu agama itu hanya menjadi jambatan untuk mendapat keduniaan, mendapat pangkat, mendapat jawatan, maka orang itu sebenarnya telah menghinakan ilmu agama itu sendiri. Kenapa sesuatu yang mempunyai tujuan yang begitu mahal hanya digunakan untuk mendapat harta benda dunia yang rendah ini? Tak sebanding. Di sinilah letaknya kesalahan orang yang mempelajari ilmu agama untuk keduniaan, untuk jawatan, pangkat ataupun untuk perhatian orang. Diancam oleh Allah SWT, dimasukkan ke dalam api neraka. Kalau dia tidak bertaubat dari tujuannya yang rendah tadi. Baik. Hadis yang ke-39. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalus sadaqati an tata'allama mar'ul muslimu ilman summa yu'allimahu akhahul muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sedekah itu bahawa seorang yang muslim itu belajar akan satu ilmu, kemudian dia mengajarkannya dan akan saudaranya yang muslim. Jadi bersedekah itu bukan hanya dengan mengeluarkan wang atau diberikan kepada orang lain, tetapi banyak cara yang dapat dilakukan untuk bersedekah. Memberi nasihat kepada orang lain, itu sedekah. Menolong orang lain dengan tenaga dan fikiran, itu juga sedekah. Bercakap perkara-perkara yang baik terhadap orang lain, itu juga adalah sedekah. Menghilangkan sesuatu yang mengganggu di jalan umum, itu juga sedekah. Bertasbih, berzikir, juga sedekah. Memberi salam sambil tersenyum ketika bertemu dengan orang, itu juga sedekah. Dan banyak lagi perkara-perkara yang boleh dia jadikan sedekah. Di dalam hadis ini, tuan-tuan dan puan, disebutkan sedekah yang terbaik iaitu mengajar orang lain akan satu ilmu yang bermanfaat. Maka pekerjaan ini dianggap sebagai sedekah yang terbaik. Kerana bila kita memberi wang pada orang lain, maka boleh jadi wang itu digunakan untuk perkara yang tidak berfaedah. Dan bila kita menolong orang lain untuk satu hajatnya, maka barangkali hajatnya itu hanya untuk keperluan dunia. Tetapi jika ilmu agama yang disedekahkan kepada seseorang itu, maka sudah pasti ilmu itu akan menolongnya dalam mencari keredaan Allah SWT, maka pekerjaan itu adalah sebaik-baik pekerjaan. Hadis yang terakhir, tuan-tuan, untuk siri yang kelima ni, Masya Allah, tamat juga kita kitab ni selama 5 siri. Pahala yang berterusan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza matal insa nun qata'a amaluhu illa min salasatin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yanfa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Wa fi riwayah idza mata ibnu Adam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mati seorang manusia maka terputuslah segala amalnya kecuali yang datang dari 3 sumber. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang memberi manfaat dengannya. Ketiga, anak yang soleh yang mendoakan baginya. Dan dalam satu riwayat disebutkan apabila mati seorang anak Adam. Ini merupakan satu keberuntungan yang tidak ternilai harganya. Ia merupakan lanjutan umur bagi orang yang sudah mati. Walaupun jasad kita sudah di liang lahat, kita sudah berada di dalam kubur, namun pahala untuk kita masih mengalir masuk. Sungguh untung orang yang melaksanakan 3 perkara ini. Pertamanya, sedekah jariah. Orang yang memberikan wakaf untuk masjid, surau, pondok, sekolah agama dan sebagainya. Baik yang diwakafkan itu tanah, bangunan, lain-lain, maka pahala akan senantiasa mengalir kepadanya di waktu hidupnya atau sesudah matinya. Keduanya, ilmu yang bermanfaat. Para ulama yang mengajar anak muridnya akan terus mendapat pahala yang mengalir ke dalam kuburnya. Apakah lagi kalau ulama itu mengarang kitab-kitab agama, maka pahala akan terus mengalir ke dalam kubur. Bayangkan seperti Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, walaupun mereka telah meninggal dunia sejak ribuan tahun yang lalu, namun pahala tetap masih mengalir ke dalam kubur mereka
kerana mereka mengajarkan ilmu yang bermanfaat di hari kemudian. Tak dapat dihitung banyak pahala yang mereka dapat. Ketiga, anak yang soleh. Anak yang soleh, itu sebab orang jahil ini yang disebutkan al-jahilu nafamauta qabla mautihim wal alimu nawin matu fa'ahya. Orang jahil adalah orang yang mati sebelum mati. Manakala orang-orang yang berilmu itu walaupun sudah mati, tetapi masih terus hidup. Iaitu ilmunya itu hidup. Iaitu ketiga, anak yang soleh. Anak yang soleh merupakan impian setiap ibu bapa. Sebagai penyambung zuriat dan modal yang kita tanam untuk mendapat pahala yang berterusan. Biasanya anak itu melahirkan anak pula dan seterusnya. Berapa banyak zuriat kita yang lahir yang akan beriman dan beribadat kepada Allah SWT, maka sebanyak itulah kita mendapat pahala. Oleh itu tuan-tuan, hendaklah kita berfikir untuk dapat melaksanakan ketiga-tiga cara yang dapat mengalirkan pahala kepada kita walaupun kita sedang berada di dalam kubur. Jadi cukuplah sekadar itu. Khatimatun nas'alullahu ta'ala husnaha, penutupnya semoga Allah SWT menggunakan kepada kita akan husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman. Jadi kita sama-samalah mengambil jalan untuk kita mencari ilmu, mengamalkan ilmu, dan kita juga mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah Tuhan kami, tambahkan kami dengan ilmu, luaskan akan rezeki kami, berkatilah bagi kami pada setiap yang Engkau kurniakan kepada kami, dan jadikanlah kami ini dicintai di hati hamba-hamba-Mu yang soleh dan mulia pada pandangan mereka, dan jadikanlah kami ini terkemuka di dunia dan di akhirat, dan jadikanlah kami dari golongan hamba-Mu yang dekat kepadamu. Wahai Tuhan yang banyak pemberiannya, bagus segala perbuatannya, yang senantiasa berdiri sendiri tanpa henti, yang mencipta makhluk tanpa ada contoh terlebih dahulu. Bagimu segala pujian, pemberian dan kemuliaan pada setiap keadaan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.